pertama kita dah bermula pada bulan Jun, dan siri yang kedua ni bulan-bulan Julai lah. Siri yang pertama kita membincangkan tentang tahsinul Quran suratul Fatihah. Dan sebelum itu sama-samalah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Siratal mustaqim. mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum tu program kali ini berbeza sedikit lah daripada sebelum-sebelum ini. Sebelum ni kita menggunakan Google Meet, yang mana Google Meet ni dia boleh kapasiti dia 250 orang tak silap saya lah kan. Kali ni hari ni kita menggunakan live streaming YouTube. Dan jangan lupalah subscribe channel YouTube UiTM Unit Hal Ehwal Islam UiTM Pasir Gudang. Minta tolong subscribe dan share lah. Share, like dan subscribe. Dan sebarang pertanyaan ketika live nanti, bolehlah komen ataupun tulis di ruang-ruang live streaming itu. Kita akan jawab satu-satu persatulah insya-Allah. Sebelum kita mulakan pada pagi ini tahsin siri yang kedua, tahsin Al-Quran suratul Yasin. Suratul Yasin, kita bolehlah kita sama-sama buka Al-Quran, sama-sama kita tengok apa isi kandungan suratul Yasin tu. Sebelum kita mulakan, kita boleh baca dulu, kita tengok macam mana kan. Dan jemputan khas tidak asing lagi, iaitu Al-Fadhil Sahibus Samahah Ustaz Luqmanul Hakim. InsyaAllah dia akan menerangkan tentang apa dalam isi kandungan suratul Yasin tu, apa hukum-hukum tajwid, apa-apa hukum, banyak lagi kan. Sebab surah Yasin ni kita selalu kan baca kan, selalu baca Khamis malam Jumaat kan. So kita dah faham apa yang perlu, ada yang kesalahan, ada yang kesalahan-kesalahan yang kita selalu baca. Nanti Ustaz Luqman akan terangkan. Oleh itu saya menjemputlah kan, panjang sangat lah. Oleh itu kita live pada pagi ini hanya sejam saja insya-Allah. Oleh itu kita jemputlah Al-Fadhil Sahibus Samahah Ustaz Luqmanul Hakim. Sekala tafadhal mashkura insya-Allah. Jemput Ustaz Luqman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz Nakib? Suara saya jelas ke tak? Jelas. Dan insyaAllah, jadi ya, berbeza kali ini. Yang saya hormati Ustaz Nakib atas mukadimah itu tadi, dan juga pujian kepada Allah SWT. Jadi tanpa lengah lagi, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ni kita jumpa lagi. Sebelum ni kita bertemu dalam tahsin siri yang pertama. Jadi sekarang ni kita berada dalam siri yang kedua. Bukanlah siri, tapi ulang kaji kita lah. Kita ulang kaji Quranul Karim, yang mana sebenarnya Quran ni tiap-tiap hari kita baca, kita jumpa. Tapi kadang-kadang kita tak perasan ada blind spot yang kita mungkin terlepas pandang. Jadi syukur pada Allah SWT kerana kita sama-sama nak mengulang. Bukan tujuan untuk mencari kesalahan, tapi kita nak sama-sama perbaiki insya-Allah. Jadi sekali lagi kita syukur pada Allah SWT. Pagi tadi kita bangun tidur dapat nafas. Kalau tidak, tukar title kita. Title kita daripada mungkin ada di sini yang doktor, ada yang Profesor Madya.
bertukar kepada Allah yarham, Allah yarhamah. Maksudnya bertukar kepada dunia lain lah. Tapi Alhamdulillah kita masih bernafas. Allah bagi ruang dan peluang hari ini untuk kita sama-sama dalam pengajian ataupun ulang kaji tahsinul Quran. Apa maksud tahsin Quran? Tahsin Quran tu maksudnya adalah perbaiki ataupun memperbaikkan kita punya tajwid ataupun bacaan kita dari segi makhraj dan sifat. Tadi Ustaz Naqib baca ayat Quran dalam suratul Fatir tentang seelok-eloknya kita baca Quran. Dalam kehidupan kita ni seelok-eloknya kita baca Quran lah, rajin. Kerana dalam pembacaan Quran ni ada 3. Ni kalau siapa-siapa yang mungkin pernah dengar, mungkin boleh ulang, atau siapa yang baru first time dengar boleh tulis lah. Yang pertama, kita nak jadi orang yang muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur ni maksudnya yang baca kemudian dia dapat pahala, malah malaikat bersama-sama dengan dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, innallaha ta'ala yuhibbu an yaqra'al Qur'anu ghaddan kama unzil. Allah Ta'ala ni suka kalau kita ni baca Quran seperti mana sebiji, macam sebiji tu maksudnya seumpama kita baca seperti mana diturunkan, iaitu daripada malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita baca tu sama. Malah ada hadis lagi Nabi sebut, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa-siapa yang memang dah pandai baca Quran, maka dia baca Quran, dia digelar sebagai orang yang dapat pahala muhsinu ma'jur. Maksudnya pahala dia membaca Quran, malah malaikat bersama dengan dia. Golongan kedua, kita boleh tengoklah kita kat golongan mana. Golongan yang kedua, golongan yang kita namakan dia musiul ma'jur. Musiul ma'jur ni mungkin saya pun tergolong dalam golongan ni. Mungkin ada yang di sini pendengar yang dirahmati Allah SWT pun sama juga. Maksudnya musiul ma'jur. Maksudnya apa? Ada hadis disebut wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta. Dalam sebutan pun yatata'ta. Fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Siapa-siapa ataupun sesiapa yang dia baca Quran kemudian dia tersekat-sekat, maka bukan satu pahala tapi 2 pahala yang diberi ganjaran. Allah SWT bagi ganjaran 2 pahala. Jadi beruntung kita, walaupun kita tak pandai baca tapi kita cuba untuk baca Quran dan kita nak belajar, akhirnya kita dapat pahala yang berganda. Yang golongan ketiga yang kita khawatiri adalah golongan yang ketiga. Yang ketiga adalah golongan yang kita panggil sebagai musiul ma'zur ataupun musi ma'zur. Musi ma'zur ni dia macam mana? Dia baca Quran tapi Quran laknat dia balik. Ataupun ada orang yang hari ini baca Quran, tegur orang lain ataupun sombong dan sebagainya, sedangkan bacaan dia sendiri tidak baik. Jadi kita kalau boleh para pendengar sekalian, kita nak jadi golongan yang mana? Kalau boleh kita nak jadi golongan yang pertama lah, yang membaca Quran dan dapat pahala. Para malaikat pun bersama dengan kita. Ataupun kalau paling-paling pun jadi yang kedua, itu pun dah terbaik. Amazing, maksudnya hebatlah kalau siapa yang tak pandai baca tapi sekurang-kurangnya dia effort untuk membaca. Okey. Jadi itu saja mukadimah kita pada kali ini. Kemudian kalau siapa dah baca, Imam Sufyan Ats-Tsauri dia sebut apa? Orang yang keras hati, orang yang hati dia keras, dia dah pandai baca Quran tapi langsung tak baca Quran. Sebenarnya orang tu hati dia keras. Jadi kita janganlah jadi hati yang keras. Kita kena rajin baca Quran supaya lembutkan hati kita, insya-Allah. Jadi hari ini telah kita sama-sama baca suratul Fatihah tadi. Kemudian pada minggu lepas pun kita telah mengulang suratul Fatihah. Jadi saya minta mungkin boleh lihat di skrin, iaitu kita akan baca suratul Yasin insya-Allah. Kemudian kita akan tajwidkan, kemudian kita akan buka buku tajwid yang mana PDF yang telah saya berikan pada bulan lepas. Kemudian kita akan bincangkan di situlah, insya-Allah.
Jadi mungkin boleh sama-sama Ustaz Nakib, Ustaz Afiq, kita boleh sama-sama untuk membaca surah Yasin. Sebelum tu cerita tentang surah Yasin ni, dalam setiap surah ni dia ada kelebihan. Setiap surah dia ada kelebihan dan nama-nama dia tersendiri. Macam surah Yasin, antara kelebihan, setiap surah ada kelebihan. Ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man qara'a Yasin fi sadrin nahar, qudiyatil hawaijuhu. Maksudnya Allah akan apa namanya? Allah akan kabulkan hajatnya. Sebab tu kita kena baca surah Yasin. Ada juga yang kata kalau orang sakit, kemudian orang yang meninggal, elok dibacakan surah tu Yasin. Jadi banyak kelebihan-kelebihan. Surah-surah lain pun ada kelebihan dia. Jadi itu dalam pengajian tafsir, kalau kita apa namanya? Kalau kita baca Quran, kalau boleh kita fahamlah apa kelebihan dia. Okey. Kita lihat surah Yasin juga. Ni satu fakta yang perlu kita tahu. Surah Quran ni, dalam surah-surah yang kita jumpa ada 114, kurang lebih. Ada yang kata 113, ada yang kata 114. Macam mana boleh berlaku gitu? Kerana minggu lepas bulan lepas kita bincang, kerana suratul Bara'ah ataupun suratul Taubah dia bergabung dengan suratul Al-Anfal. Begitu. Okey, kita tengok pada suratul Yasin. Yang fakta yang saya nak beritahu adalah ada surah yang ada satu nama saja, dia tak banyak nama. Ada surah yang ada banyak nama. Contohnya suratul Fatihah. Surah Fatihah saya rasa paling banyak sekali. Dia ada nama dia Ummul Quran, kemudian Fatihatul Kitab, kemudian ada Sab'ul Mathani, kemudian ada Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Itu nama bagi surah tu apa namanya, surah tu Al-Fatihah. Adapun Yasin, ni saya nak beritahu, Yasin pun ada nama juga. Ada nama lain dia. Antaranya Yasin Qalbul Quran. Tu nama lain bagi surah tu Yasin. Kemudian Ad-Dafi'ah pun nama lain bagi surah tu Yasin. Kemudian Al-Qadiyah pun nama lain bagi surah tu Yasin. Jadi maksudnya ada kurang lebih, ni faktanya saya nak beritahu, 74 surah adalah ada satu nama saja. 74 surah. Adapun 40 surah ada banyak nama, lebih daripada satu nama. Saya ulang balik. 74 surah ada satu nama. Contohnya surah tu Yunus, surah tu Hud, nama-nama Nabi kan. Surah Ibrahim, itu dia satu nama je. Al-A'raf pun satu nama. Tapi kalau ada surah yang lebih daripada satu nama, Al-Baqarah contohnya. Ada Al-Baqarah, nama lain dia Az-Zahra, ataupun suratul Baqarah Sanamul Quran pun sama juga. Okey. Okey, jadi kita lihat pada surah Yasin, insya-Allah kita baca daripada ayat 1 sampai 10. Sama-sama, kemudian kita akan tajwidkan secara harfiah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lihat di skrin insya-Allah di paparan kita surah Yasin insya-Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Sadaqallahul Azim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok suratu Yasin. Okay, suratu Yasin ni antara 27 surah yang pandangan para mufassirin atau ahli tafsir, dia kata apa? Antara surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah seperti alif lam mim. Kita tak sebut alama, kita tak sebut yasa, yasi, yasu. Kemudian surah alif lam ra, alif lam mim ra, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Ahli mufassirin kata dan pandangan ahli sunnah wal jamaah kata apa? Kita serahkan maknanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah menunjukkan i'jazul Quran. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak poem ke ataupun sastra dalam bahasa-bahasa lain, mungkin mudah untuk diterjemah dan difahami. Tapi Al-Quran, inilah ada orang ke boleh tahu ya tu maksudnya apa, sin tu maksudnya apa. Walaupun ada pandangan kata Yasin ni adalah nama baginda Nabi SAW, berdasarkan nasyid yang kita nyanyikan, ala Yasin, ala Taha Rasulillah. Tapi itu pandangan saja. Ala kulli hal kita serahkan kepada baginda Nabi serahkan pada Allah SWT maksudnya. Okey, kita tengok dari segi tajwid secara harfiah. Kita masuk satu persatu. Dan saya akan tengoklah common mistake kita yang selalu kita baca, kita selalu salah. Kat mana part yang selalu salah baca ataupun kita terlepas pandang surah Yasin. Okey, pertama pada Bismillahirrahmanirrahim, sebagai ulangan saja. Pertama, millah perlu kita nipiskan. Tidak boleh kita baca Bismillah tebal, tak boleh. Kerana tebal pada baris atas dan baris bawah, baris depan sahaja. Contohnya kitabullah tebal, ada mallah, contohnya. Jadi itu semua tebal. Kitabullah, kitabullah itu tebal. Tapi kalau baris bawah, bismillah nipis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini yang biasa berlaku, iaitu pada kalimah ra yang kita jumpa pada Bismillahirrahmanirrahim, kebanyakan menggetarkan agak melampau. Ada juga yang langsung tak bergetar, ada juga yang melampau. Maksud melampau macam mana? Mungkin disebabkan dia dah biasa sebut R tu hebat, jadi dia akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tidak seperti itu. Semakin banyak ra, kita tidak boleh menggetarkan makin banyak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja. Sentuhannya sedikit saja. Okey. Kemudian him, kita kena baca panjang, sekurang-kurang seeloknya kita baca 4 harakat lah. Okey. Kemudian Yasin, ya mad asli, kena 2 harakat. Sin wajib kita baca 6. Ini biasa. Ini biasa kita salah kat sini. Yasin. Boleh lihat skrin kita nampak di skrin kesalahan yang selalu juga saya buat, mungkin para pendengar hari ini pun ada terbuat, jadi kita perlu perbetulkanlah. Yasin. Dia panjangnya 6 harakat. Bagaimana untuk kira 6 harakat? Sama ada kita menggenggam jari, kira Yasin, ataupun kita membuka jari, kita tutup. Yasin,
Begitu. Begitulah kiraan kadar harakat, dan dia tidak ada dia tidak ada kadar yang khusus. Maksudnya 1 minit ataupun 3 second ke, dia tidak ada yang khusus. Tapi cukup kita gunakan jari kita tadi tu untuk kita kira harakat tu. Kalau laju, kita jenis bacaan kita secara hadar. Hadar ni bacaan yang agak laju sikit, macam pelajar-pelajar hafiz Quran. Jadi kita akan baca dia Yasin. Pendek, macam pendek sikit, tapi hakikatnya dengan kadar kelajuan dan kadar kiraan tu dia akan sama juga. Jadi maksud saya kita perlu faham betul-betul bagaimana kadar harakat tu. Okey, 6. Kemudian kalau kita baca Yasin, sebenarnya kita dapati ada huruf nun kat ujung sin tu. Maka timbul soalan, mungkin kalau contohnya lah ada yang dah level yang baik dari segi hukum tajwid, dia akan tanya, boleh tak kita baca nun mati yang hujung tu Yasin mungkin tak nampak mungkin lihat di skrin, sin ni ada huruf nun, kita baca hujung sekali ya, sin ya nun, ada nun mati. Bila nun mati, kita nak sambungkan, masukkan kepada waw, adakah boleh kita baca Yasin wal Quran? Itu pernah disoal malah dalam kitab-kitab pun dibincangkan tentang perkara ni. Adakah boleh kita membaca Yasin wal Quranil Hakim? Maka jawapannya menurut Imam Thariq Syatibiyah ataupun menurut kita punya riwayat Hafs, Imam Hafs kita, dia adalah izhar riwayah ataupun kita panggil izhar mutlak. Maksud izhar mutlak, tidak boleh kita, dia wajib, maksudnya wajib kita baca Yasin, habis, tutup, masuk kepada wal Quranil Hakim. Begitu juga dengan suratul Qalam, nun, tak boleh kita baca nun wal qalami, tidak boleh. Adapun pandangan bagi qiraat lain, itu mungkin ada di sana, adalah pandangan qiraat lain, tetapi kita mazhab bacaan Quran kita adalah mengikut Thariq Syatibiyah, riwayatnya Imam Hafs an Asim. Jadi tak bolehlah kita nak baca Yasin wal Quranil Hakim. Begitu yang saya nak sebut. Okey. Kemudian wal Quranil Hakim, wal Quran, tebal. Huruf ra apabila sebelum dia baris depan, ra yang mati ra yang mati sebelum dia baris depan, maka kita perlu tebalkan dia. Wal Quran. Okey. Jadi jangan kita nipiskan wal Quran. Ada juga yang kita pernah, bukan kita pernah dengar, mungkin kita sendiri pernah buat, wal Quran huruf kaf. Ingat bahasa Arab saya pernah sebut pada yang pertemuan kita yang lepas, iza zadal mabna zadal makna, ataupun iza naqasal makna naqasal mabna naqasal makna. Sekiranya kita tambah satu pembinaan ataupun satu huruf, maka kita telah kita telah menambah makna dia. Ataupun kita mengurangkan huruf, maka kuranglah makna. Itu bahayanya Quran, Al-Quran ni lah. Tak boleh kita sembarangan. Wal Quran, huruf qaf. Huruf qaf kat mana? Huruf qaf dia, kalau kita lihat kita punya ni lidah kita ada pangkal lidah yang berhampiran dengan kita punya anak tekak, maka di situlah huruf qaf. Berbanding dengan huruf kaf. Huruf kaf dia berada di depan sikit, di depan daripada qaf. Dia dia kaf. Untuk qaf wal qur, dia ada sedikit terjongkit ataupun terangkat kita punya pangkal lidah kita. Ni boleh kita dengar sendiri orang baca betul ke tidak. Wal Quran. Okey, hukum bagi wal Quran, mungkin kita dah biasa dengan hukum mad asli iaitu alif yang sebelum dia baris atas. Tapi sebenarnya di sini adalah kita boleh sebut sebagai mad, dia bukan mad badal. Ni kalau siapa yang dah mendalami, saya perlu terangkan lah. Hakikatnya dia adalah, asas dia adalah ada mad asli, 2 harakat.
Itu cerita dia lah. Tapi dari segi dia punya detail pandangan ulama tajwid, ini adalah mad syibih bil badal. Mungkin ada yang kata, ustaz ni kan mad badal. Mad badal kan hamzah yang alif yang sebelum dia hamzah. Contohnya aman ataupun utumina, ataupun lagi apa, imanan. Itu semua kalau kita lihat dia hamzah, kemudian dia terkait dengan mad asli itulah. Tapi untuk wal Quran dia adalah mad syibih bil badal. Tapi tak payah gaduh-gaduh lah. Ulama pun berbahas juga. Ada pandangan kata dia adalah mad badal mutlak. Kerana dia original hamzah. Begitulah. Ada yang pandangan kata dia adalah mad badal mutlak. Ada juga yang kata mad syibih bil badal. Tapi tak apa, ala kulli hal kita kena faham di sini dua harakat. Wal Quranil Hakim. Dia yang jadi panas telinga kita apabila kita kadang-kadang baca Quran lah, maaf cakap, hatta di masjid sendiri kadang ada yang membaca tu dia sembrono je, bahasa Jawanya sembrono lah, sembarangan, dia hentam buta je. Lepas tu pula nak laju, baca Yasin nak laju, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, tanpa menjaga tajwid. Nanti dalam hukum tajwid lagi kita masuk sikit je. Okey. Innaka laminal mursalin. Innaka, nun yang ada sabdu, nun yang ada sabdu ni adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah ni apa? Dia adalah martabat dengung yang paling tinggi. Kita ada banyak dengung. Kita ada idgham, kita ada ikhfa, kita ada apa lagi? Wajibul gunnah, kita ada idgham mislain. Idgham dia dah banyak. Kemudian ikhfa pun ada 2. Kemudian iqlab lagi. Kemudian ada apa lagi? Ada dengung-dengung yang kita belajar. Tapi saya nak beritahu, wajibul gunnah ni maksudnya nun ataupun mim yang ada sabdu, macam dalam skrin ni. Nun yang ada sabdu W ni, ataupun mim yang ada sabdu seperti ni, dia wajib kita dengungkan. Jadi bila wajib 2 harakat, maka perlu dengar lah. Jangan langgar sahaja. Kita baca innaka laminal tanpa ada dengung. Jadi maksudnya tak betul lah. Kita kena ingat belajar tajwid ya fardu kifayah. Maksudnya kalau kawan kita dah belajar, orang setaman kita, orang sekampung kita, sejalan dengan kita, dia dah belajar, tak ada masalah. Kita pun terlepas daripada maksudnya fardu tu, kefarduan tu. Tetapi membaca Quran dia adalah fardu ain terhadap individu masing-masing. Kita ni semua, kita yang pengamal Quran, pembaca Quran, semua sendiri ada dia punya hukum, maksudnya terikat dengan diri sendiri lah membaca Quran dengan tajwid. Jadi aib lah bagi kita, aib, satu keaiban bagi kita. Lagi mungkin kita sebagai mungkin ada yang di sini ada sebagai ustaz, ada yang pensyarah, kemudian mungkin ada yang ibu, lagi siapa, ibu, ayah dan sebagainya. Tetapi bila baca Quran depan anak lagi, kita malulah, depan pelajar kita baca Quran, kita tidak baik. Jadi aib bagi kita lah, kerana mereka semua mengharapkan yang terbaik dengan kita, sebab kita menjadi model kepada mereka kan. Jadi kalau kita baca tak baik, aib lah kepada kita sebenarnya. Malah kalau yang ustaz lagi pun, termasuk diri saya juga, aib bagi saya kalau benda tu salah. Imam dan sebagainya lah, aib. Okey, innaka laminal mursalin. Sekali lagi kita jumpa huruf ra yang sebelum dia baris depan, mursalin. Boleh jelas, boleh dengar jelas. Saya baca mursalin. Okey. Okey. Kemudian ala siratim mustaqim, ala mad asli. Kemudian siratim, saya nak beritahu ada lebih kurang qaf ta ba jim, dot ta dha, huruf-huruf yang kita walaupun dia baris bawah tapi dia tetap tebal. Antaranya sad. Kalau dengar kita baca sirah, kita tak baca sirah, kita baca sirah, sad. Siratal ladzi. Cuba sebutlah, siapa yang dengar pada pagi ni, boleh sama-sama untuk sebut. Sebut sambil kita dengar, sambil kita sebut. Betul tak bacaan sad kita?
Siro ke siro. Ya, memang di sana ada qiraat yang membaca si ataupun zero. Tapi saya nak sebut huruf sad. Kita nak sebut sad. Saya pernah dengar ada yang membaca shin. Syiratal ladzi. Dia bagi saya aib. Malah dia jadi imam. Jadi imam kemudian baca shin. Jadi aib kepada kita lah membaca Quran dengan huruf yang salah. Kerana salah baca ni salah dari punya huruf dia boleh salah makna sekali. Malah kalau makna dia boleh menyebabkan kita maksudnya boleh bertukar kepada makna-makna yang tak baik, boleh berdosa besar kita kalau kita sentiasa mengamalkannya. Okey, siratim dia bukan bukan si, dan ta bukannya ti, dia ti. Siratim mustaqim. Boleh baca sama-sama. Siratim ala siratim murta. Tim mustaqim. Okey, mim yang ada sabdu, kemudian baris depan mim yang ada sabdu, tanwin bertemu dengan mim. Hukum dia adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ni apa? Idgham ni kalau dalam bahasa Arab tu adghamtu saifa fi ghamdihi. Apa maksud idgham? Idgham ni ambil pedang masukkan dalam sarung dia. Apa maksudnya? Maksudnya dua tapi jadi satu. Maksudnya tanwin ni sebenarnya ada huruf nun, siratin. Kita kalau baca siratin, kemudian jumpa mim, tapi jangan lagi kita sebut siratin mustaqim, kita sebut terus masuk, terus jadikan satu, siratim mustaqim. Begitu dia punya kaedahnya. Okey, kemudian sikit lagi kita baca Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal, nun jumpa dengan zai, hukum dia ikhfa hakiki. Mungkin ramai yang pendengar kita pada pagi ini yang sudah biasa dengan hukum tajwid. Kita tahu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni apa? Maksudnya sembunyikan, hakikilah hakikatnya. Secara hakikatnya sembunyikan apa? Huruf dia. Sembunyikan huruf apa? Huruf nun. Tak boleh kita sebut tan, tu kita sebut nun. Dan tak boleh hilang terus tazilal, tak boleh. Dia di tengah-tengah. Tanzilal azizir rahim. Tanzizi mat asli, lal azizir rahim. Sama lagi kita jumpa ar-rahim. Jangan agak melampau dari segi membuat dia punya getaran dia. Walaupun dia ada tikrar ataupun takrir, kita panggil sebagai getaran, tapi getaran yang tidak melampau. Kita tak baca Tanzilal Azizir Rahim, tidak baca begitu. Kita baca Tanzilal Azizir Rahim. Okey, saya rasa situ cukup, sampai situ dulu. Kita nak buka hukum tajwid pada setengah jam yang seterusnya. InsyaAllah nanti kita akan bincang lagi surah Yasin, insyaAllah. Jadi seterusnya kita nak buka hukum tajwid, insyaAllah. Jadi Ustaz Nakib ada sama dengan kita? Ustaz Nakib? Ya. Okey, insyaAllah kita akan pindah kepada hukum tajwid. Sebelum tu saya rasa macam ada soalan, ada beberapa soalan lah. Ada yang kata Assalamualaikum, adakah membaca ayat-ayat dari Al-Quran secara hafalan tanpa melihat Quran, pahala itu dikira seperti membaca Quran? Contohnya sudah tentulah hukum membaca Quran ni sendiri dia ada pahalanya. Cuma saya nak beritahu kita baca Quran ni ada adab dalam kaedah sebut fi kulli maqamin maqal, likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada dia punya percakapan dia. Setiap percakapan ada dia punya tempat dia. Jadi saya nak beritahu apa, kadang-kadang ni mungkin pandangan saya lah, ada orang yang suka buka Quran tapi di tempat yang tidak sesuai. Tapi kalau macam yang dalam soalan ni, adakah membaca ayat Quran secara hafalan tanpa Quran pahala dikira? Pertama jawapannya memang iyalah, sudah tentu. Tengah memandu lagi berkat, cuma jangan tak fokus lah. Cuma saya nak beritahu
dari segi orang yang suka baca. Kadang-kadang kita tengok ni mungkin di negara Arab lah, saya pernah jumpa yang mana orang Arab baca Quran kuat dalam bas. Saya pernah jumpa. Kemudian dalam tu ada Syekhul Azhar, maksudnya ada Dr. Azhar lah. Dr. Azhar tu tegur. Dia kata tidak sesuai awak baca di sini. Sebab pertama dalam bas, dalam keadaan mungkin baca senyap-senyap, slow-slow boleh lah. Tapi bila baca kuat-kuat, kemudian bukan mengganggu orang, tapi dia menyebabkan tak fokus, kemudian tak sesuai di tempatnya. Sebab tu kadang-kadang ada di kedai-kedai, kalau di Malaysia ni saya pernah, bukan tegur lah, saya minta pandangan dia jugalah. Saya kata saya pernah kena di kedai, yang mana kedai tu kita macam ramai orang nak berbual, nak apa semua. Ada orang yang ketawa, ada yang main game hari ni kan kat kedai makan, tapi dia buka Quran kuat. Jadi saya kata macam seakan-akan macam ialah tak orang yang bercakap ni macam tak hormat pula Quran. Jadi tu saya kata tadi, fi kulli maqamin maqal. Setiap percakapan tu ada tempat dia. Jadi kena match lah dengan keadaan tu. Okey, ada juga soalan, surah Taubah memang tak ada bismillah. Apa hukum jika baca bismillah sebelum saya ni minggu lepas kita dah terangkan haram ada pandangan mazhab kita adalah haram, tak boleh. Ada yang pandangannya kata makruh. Makruh kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh kita elakkanlah, walaupun kalau kita nak ikut pandangan makruh pun, makruh ni perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jadi kalau eloknya tak payah buat. Okey, terus kita kepada skrin kita. Kita ada sikit lagi masa untuk kita tengok balik hukum tajwid ni. Kita mengulang kaji insya-Allah. Kalau siapa-siapa yang ada slide, mungkin dia boleh tengok di slide tu muka surat 29 dalam buku tu. Kalau di slide 33, slide yang ke-33. Kalau di buku muka surat 29. Okey. Okey, kita boleh teruskan. Ustaz Nakib, kita teruskan. Boleh. Ada lagi satu soalan Ustaz. Kejap Ustaz. Ada dia cakap boleh Ustaz jelaskan bacaan tanda ishmam dalam surah Yusuf dan tanda saktah. Ishmam la ta'manna. Ya Ustaz. Okey, nanti ingatkan saya boleh? Boleh. Ishmam ni dia okey, sikit saya mungkin masuk sikit. Tadi saya sebutkan ikhfa hakiki. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang para pendengar sekalian mungkin pernah dengar perkataan ikhfa hakiki. Saya jamin semua orang pernah dengar ikhfa hakiki. Bila sebut hakiki, kita rasa macam hakiki ni hakikat lah. Ada tak ikhfa tidak hakiki? Ada ikhfa ghairu hakiki. Ikhfa hakiki ni secara jelasnya dia sembunyikan huruf. Tetapi ada satu lagi nama dia ikhfa bukan ghairu hakiki lah. Saya kata dia adalah ikhfa baris. Kita ikhfakan baris dia. Salah satunya ikhfa baris adalah ni lah tadi. Kita panggil sebagai idgham. Kalau kita panggil dia idgham kabir. Kalau nantilah satu masa kalau kita nak pedalami ilmu tajwid lebih dalam bab idgham kabir dan idgham shaghir, saya akan terangkan macam mana boleh berlaku ikhfa ke dalam tu. Dalam idgham ada ikhfa, cerita ikhfa baris ni lah. Antaranya dalam part ishmam, dalam part hukum ishmam ni. Dalam hukum ishmam mungkin nanti di surah apa? Surah Yusuf Ustaz Nakib. Betul. Ayat berapa surah Yusuf? Sekejap saya ingatkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa. Ayat berapa Ustaz? Kejap. Saya terus tengah ada. Ataupun page berapa? Kejap Ustaz. Muka surat kedua, ketiga ke kot. Ada sekejap. Surah Yusuf. Okey, saya buat 11. Surah Yusuf ayat 11. Dalam skrin saya tunjuk jap. Saya buka skrin surah Yusuf jap. Okey. Dalam surah Yusuf kita boleh lihat okey, nampak di skrin tak? Nampak Ustaz. Okey.
Okey, ada dua cara sebenarnya bacaan dalam tentang part ishmam ataupun raum ni. Ada dua cara. Satu cara dia seperti mana yang kita belajar dulu adalah muncungkan mulut kita. La ta'man, dengung tetap dengung tapi mulut kita bawa kepada baris depan. La ta'manna. Kalau siapa ada, kalau boleh muka saya nampak kan dalam ni. Nampak. Okey, nampak kan? Dia kena buat la ta'manna. La ta'manna, dia kena muncung mulut. Tapi ada satu cara lagi, la ta'manuna, dia boleh gitu juga. Maksudnya kita sentuh je, la ta'manuna. Dan kalau kita dengar betul-betul ataupun kita hayati sama-sama, dia sama je. Itu adalah ikhfa' baris yang saya sebut tadi lah, ikhfa' baris. La ta'manna. Dan dia satu je hukum dalam kita punya torik kita, iaitu Syatibiyah ataupun riwayat Hafs. Ada satu saja yang kita buat idgham kabir ni lah, ataupun kita panggil dia sebagai hukum ishmam. Tak apalah, ni nanti kita lebih, kalau nak detail dia insyaAllah nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita boleh bincangkan tentang ishmam lebih lanjut lah, bagaimana kaedah dia. Okey, kita terus masuk Ustaz Nakib terus masuk pada buku kita. Okey, istilahnya silibus kita lah, silibus kita. Okey, pertama hukum tajwid kita lihat hukum tajwid ataupun dalam kita tengok pengenalan ilmu tajwid, iaitu memperelok ataupun membaguskan dari segi istilah, iaitu suatu ilmu yang membahaskan kalimah-kalimah Quran dari segi menunaikan hak-hak setiap huruf dan mengelokkan sebutan huruf sama ada asli ataupun mendatang. Mendatang ni maksudnya saya masuk terjemahkan satu ilmu yang bahaskan kalimah-kalimah. Maksudnya kalimah-kalimah ni banyaklah. Kalimah alhamdu tu satu kalimah, lillahi satu kalimah, bismi satu kalimah, lillahi. Jadi bagaimana nak baca? Seperti mana yang kita tengok dalam Quran, kadang-kadang ada Quran ni dia ada dua jenis penulisan kan. Satu penulisan secara kita panggil imla'i, satu lagi secara resam Uthmani lah. Kalau resam Uthmani, ada satu buku nama dia Syekh Ali Dabba', iaitu buku yang membincangkan tentang bagaimana kaedah penulisan resam Uthmani ni. Dalam buku tu sebut macam mana kalimah Allah, antaranya yang kita kena baca panjang, tapi dalam penulisan tak ada panjang. Contohnya Bismillahirrahman. Kalau ikutkan kita baca Bismillahirrahman, tapi kita baca Bismillahirrahman. Jadi kat situlah kalimah-kalimah tu yang kita bincangkan. Kemudian menunaikan hak setiap-tiap huruf ataupun menunaikan hak tiap-tiap huruf ataupun hak-hak huruf. Maksud hak-hak huruf ni adalah setiap huruf ada perangai, ada sifat dia. Macam huruf dot, macam huruf jim, macam huruf kha, macam huruf qaf. Semua tu ada dia punya hak dia. Contoh macam huruf dot kan, dot ni susah. Adalah hadis Nabi sebut, ana afsahu man nataqa bid-dot baida anni min Quraisy. Nabi kata apa? Aku orang yang paling fasih menyebut huruf dot. Sebab huruf dot memang susah pun. Ada orang macam-macam, kita pernah jumpa kan. Ada yang sebut gunakan hujung lidah ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ada yang biasa ke kanan, ada yang juga penuh. Tapi penuh ni biasanya yang menggunakan huruf dot secara penuh adalah Nabi SAW dan Sayyidina Umar. Adapun kita, kadang-kadang ada orang yang terbiasa dengan kanan, ada orang yang terbiasa dengan kiri. Kalau saya selesa kiri. Malah dalam kitab-kitab menyebut kebiasaannya kita sebut dot kiri. Cuba siapa-siapa yang jadi pendengar pada pagi ni, cuba sebut huruf dot. Saya jamin kita akan sebut ke kiri. Do. Ni ada soalan kan, masalah macam mana nak sebut suratul mulk yaqbid. Jadi yaqbid, dia macam ada sedikit kita punya mulut apa kita sebut
dia sengit sikit. Okey. Kita teruskan pada kita punya slide. Kemudian asal perkataan tajwid, jawada yujawwidu tajwidan, membaguskan, sedang bagus, telah bagus. Dia bermula daripada bagus, jahid, sebab ada orang nama dia jahid. Dia main peranan lah, tajwidan. Kat sini kan sebenarnya saya sajalah nak kita santai-santai borak-borak je. Ada orang dia letak nama anak ni sembarangan. Sebenarnya bahaya letak nama anak. Kalau boleh memanglah kita perlu tengok kita tengok dalam buku-buku cadangan nama-nama, ataupun hari ni kalau kita buka Dr. Google, kita panggil Profesor Google lah. Kalau kita buka Profesor Google pun hari ni kita akan jumpa macam-macam jenis nama. Tapi kalau boleh jangan berpandukan sekadar pada Google, tapi tanya juga dengan orang yang bijak pandai dalam bahasa Arab. Kadang-kadang aib bagi saya, dia tak bijak. Jadi bukan tak bijak, maksudnya dia mungkin tengok nama tu sedap, tapi bila disebut oleh penyebut yang berlidahkan Melayu ni, akhirnya dia mengubah makna. Seperti contoh, maaf cakap kalau ada siapa-siapa nama kat sini Alia kan, seperti yang mana saya pernah sebut. Aliyatun, cuba tengok dalam kamus. Aliyatun maksudnya adalah, kalau kita nak namakan anak kita Aliyah. Tapi hari ni orang tak sebut Aliyah, orang sebut Aliyah. Silsilah Iblan dipanggil Aliyah. Jadi Aliyah maksudnya tinggi, ketinggian, ataupun mungkin martabat yang tinggi, seperti nama-nama yang baik-baik lah. Tapi bila sebut guna aliyatun, maksudnya aliyatun maksudnya punggung. Jadi saya ingat kata sepatutnya kita kena faham, bukan sekadar kita faham bagaimana untuk cari nama, tapi kita juga kena faham bahasa Arab secara huruf dia. Macam ni lah asal usul tajwid daripada jawada. Tu ada nama orang saya pernah dengar, nama dia Jahid, Jahid Hafizi. Baik nama tu. Ada orang bagi nama anak macam Ustaz Naqib lah. Ustaz Naqib ada maksud, Ustaz Afiq ada maksud, Hazwan tu pun ada maksud, siapa lagi. Jadi maksudnya menjadi doa lah kepada kita. Sebab kita ni orang Melayu, kita ikut nama Arab, kita tak ikut nama English, kita tak ikut nama Parsi. Kebanyakan kita ikut nama Arab. Jadi pelik lah kalau siapa-siapa yang pilih nama anak pelik-pelik tapi akhirnya tak tahu maksud. Aib lah kepada anak tu nanti. Okey, fadilat ilmu tajwid. Al-Quran sebut dalam suratul Muzammil, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maksudnya apa? Bacalah Quran dengan tartil. Tartil ni maksudnya baca dengan betul-betul bertajwid, dengan menjaga dia punya hukum hakam. Sebab tu asas bacaan Quran ni pada asalnya pelan-pelan. Disuruh dalam Quran sebut, mula-mula Allah SWT turunkan ayat Quran, sekiranya kamu dengar ayat Quran maka diamlah kamu. Kemudian disuruh kita baca Quran, bacalah Quran, sampai satu tahap disuruh warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan betul-betul bacaan. Maksudnya dah ada satu suruhan, ni suruhan bacalah, tu suruhan supaya membaca Quran secara tartil. Okey, seterusnya tengok apa maksud tartil. Ni Sayyidina Ali ditanya kepada Sayyidina Ali, apa maksud tartil? Tartil adalah huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi, ataupun tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bermula tartil itu adalah membaguskan ataupun membaikkan segala huruf-huruf dan juga mengetahui segala nak berhenti. Waqaf, bukan waqaf. Hari ni mungkin kita dah bagus dari segi kita punya tajwid, kita dah pandai panjang pendek kita, tapi kita nak juga perbaiki kita punya bagaimana nak berhenti. Maklumlah mungkin kalau ada yang napasnya pendek kan, jadi dia tak tahu macam mana nak berhenti, dia hentam buta je. Salah satu cara dia, cara nak berhenti ni,
cadangan saya beli Quran Karya Bistari. Karya Bistari, Waqaf dan Ibtidak. Itu dia punya Quran bagus. Dia ajar kita macam mana nak berhenti. Okey, kemudian kita tengok pada seterusnya. Okey. Ni pakaian bacaan telah berkata Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud, antara salah seorang sahabat Nabi yang alim, sangat alim bukan alim lagi, malah Nabi suruh dia baca Quran depan Nabi. Pernah sekali Ibnu Mas'ud ni disuruh untuk membaca, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Quran depan aku. Jadi Ibnu Mas'ud ini dia menggigil nak baca Quran depan Nabi. Dia kata, macam mana aku nak baca depan orang yang diturunkan Quran tu pada dia. So Nabi lah, baginda Nabi SAW. Jadi Nabi kata apa? Aku suka dengan orang yang baca Quran. Jadi salah seorang yang membaca Quran depan Nabi dan Nabi suka adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud ada anak murid dia turun. Salah seorang anak murid yang turun tu ataupun jalan tu adalah jalan riwayat Hafs, Asim, Tariq Syatibiyah. Jadi qiraat kita yang kita baca hari ini adalah sampai kepada sahabat Nabi yang selalu baca depan Nabi. Okey, apa maksud dia? Jawidul Quran, apa yang ditulis ni? Jawidul Quran fa inna tajwida hilyatul qiraah. Maksudnya kita kalau tak pakai baju, maksudnya apa maksud pakaian bacaan ni? Dalam membaca Quran pun ada pakaian dia. Salah satu pakaiannya adalah dengan tajwid. Kalau kita baca tak ada tajwid, seakan-akan macam kita tidak berpakaian. Aib lah, aib. Sebab tu perlu cari guru-guru Quran yang mutqin, yang kalau boleh yang alim tentang pembacaan Quran supaya kita perbaiki bacaan kita. Mungkin kalau kita tak biasa dengan qiraat dan sebagainya, kita cukuplah cari guru ngaji yang boleh baca dan boleh mengajar kita. Itu pun dah terbaik lah sebenarnya. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok tajwid menurut maknanya. Ni ringkas saya masuk laju je. Ni soal jawab ni sebenarnya. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya adalah fardu kifayah. Ni tadi saya beritahu kan, saya dah beritahu tadi. Fardu kifayah bagi sesiapa nak belajar, tetapi bagi membaca adalah fardu ain. Apakah hukum jika seorang muslim dan muslimah mengamalkan bacaan Quran sama ada di dalam atau di luar sembahyang? Inilah maksudnya, kita kalau kat luar pun, maksudnya bukan sembahyang pun kena jaga tajwid. Dalam sembahyang pun jaga tajwid. Maksudnya tajwid ni memang wajib fardu ain. Takut nanti orang salah faham, dia kata belajar membaca Quran tajwid hanya fardu kifayah saja, tak perlu baca secara tajwid. Tu sebab sunat je dia. Lagi dahsyat dia kata itu sunat je. Jadi tak boleh baca Quran betul-betul. Aib bagi, banyak kali saya ulang ni, iaitu aib bagi kita sekiranya kita tak baca. Malah dah di gazet, maksudnya dah di gazet dalam Quran sendiri. Apa ayat ni? Ayat suratul Muzammil kata apa? Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, tajwid. Maksudnya baca tu dengan tartil. Apa maksud tartil? Tadi Imam Sayyidina Ali dah menyebutkan tadi kan, iaitu tartil adalah memperbaiki bacaan. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Sebelum sikit lagi kita nak sekejap dia ada lagi, sekejap. Nun sebelah dot tu baca mana nak sebut? Oh, tadi Ustaz dah terangkan. Itu saja. Bacaan nak baca al-mu. Okey, Ustaz dah terangkan dah tu tadi. Teruskan Ustaz. Dah. Okay. Saya nak beritahu sikit. Ada kaedah bacaan kaedah bacaan Quran. Ulama terdahulu dia ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Ulama yang terdahulu maksudnya ulama salaf, dia kata apa? Mungkin kaedah baca Quran tu adalah pelajar dengar bacaan.
Ini cara dulu sebenarnya. Maksudnya Nabi SAW ketika Nabi belajar dengan Sayyidina Jibril, maka Nabi mendengarkan, bukan Nabi baca, Nabi dengar daripada malaikat Jibril. Jadi itu maksudnya cara kaedah belajar adalah mendengar Quran sendiri. Bukan semata-mata kita membaca Quran, guru dengar. Tak. Kita dengar bacaan guru pun adalah baik untuk kita perbaiki kita punya bacaan Quran. Mungkin kita dah biasa dengan guru dengar bacaan kita. Tapi sebenarnya kita juga kena dengar bacaan guru kita. Juga kita perlu dengar bacaan Quran daripada qori-qori yang terkenal. Mungkin saya boleh cadangkan seperti yang sebelum ni saya pernah sebut, antaranya adalah Syekh Khalil Mahmud Khalil Al-Khusari. Boleh Google di di YouTube, dan kita pun dalam YouTube ni kan. Jadi senanglah terus akses kepada Mahmud Khalil Al-Khusari. Bacaannya sangat baik. Jadi boleh dengar, ataupun Abdul Basit Abdul Somad pun sama juga. Ini bacaan-bacaan ataupun qori-qori yang terkenal lah, macam Syekh Mishari Al-Afasi, Sa'ad Al-Ghamidi, apa lagi, imam-imam di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Itu semua kita boleh dengarkan bacaan mereka, tujuannya untuk kita nak belajar. Okey, kita tengok pada kesalahan sikit lagi, ada lebih kurang 5 minit ke 10 minit. Secara ringkasnya, kesalahan ni terbagi pada dua dalam kita belajar tajwid. Kesalahan tu ada dua. Yang pertama, kesalahan yang jelas, ataupun kita sebut kesalahan yang nyata. Apa definisi dia? Definisinya adalah kesalahan pada sebutan yang mengubah makna. Seperti mana kaedah yang saya beritahu tadi, iza zadal mabna zadal makna. Nanti hukum jika kesilapan ini berlaku dalam solat, maka hukum solat tu tak sah. Bayangkan kita baca macam tadi saya sebutlah tu, alhamdu kita baca alhamdu. Tapi kalau contohnya kita ni tak tahu, tak apa, tak ada masalah. Tapi dah belajar, dah pernah belajar tapi memang tak belajar lagi, kemudian baca dalam keadaan yang salah, tak ada effort untuk kita ke arah yang lebih baik, maka berdosa besar lah. Boleh batal ataupun kita boleh tidak sah solat kita. Biasanya terdapat pada tersalah huruf, tersalah baris, kurang sabdu, kurang harakat. Contoh tersalah huruf, ada ayat Quran ayat Quran sebut la in syakartum la azidannakum. Dia terbaca la in sakartum, shin tukar kepada sin. Saya ulang balik. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi dia baca la in sakartum sin. Apa kesan dia? Kesan dia sekiranya kamu mabuk, sakara tu mabuk. La in sakartum la azidannakum. Padahal dia nak sebut syukur tapi terubah shin kepada sin, maka ubah dia punya konsep jadi makna yang lain, maka berdosa besar. Kemudian tersalah baris. Tersalah baris pun memberi kesan yang buruk kepada sudut pemaknaan. Sebab tu dalam ilmu bahasa Arab, salah satunya ilmu nama dia ilmu nahu. Ilmu nahu ni kita ubah baris. Apa jadi kalau kita ubah baris? Contoh kita kata Muhammad, saya ubah baris Muhammadan akala al-aruzzu. Muhammad, kita nak cakap Muhammad akala makan al-uruz. Uruz ni nasi. Tapi saya balun, saya hentam je dia punya baris. Muhammadan, saya nak baca Muhammadan, saya tak nak baca Muhammadun. Akala al-aruzzu, ataupun lain lagi, akala Muhammadan al-aruzzu. Apa kesan dia? Kesan dia adalah nasi yang makan Muhammad, bukan Muhammad makan nasi. Boleh faham maksudnya dia punya baris tu kita tukar je, dia boleh menyebabkan perubahan dari segi makna. Sebab tu ada peristiwa anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina Umar, dia pernah berkata dengan ayah dia. Dia nak cakap alangkah cantiknya langit itu. Dia kata,
Jadi anak Sayyidina Umar dia sebut Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata apa? Ma ajmalas sama, dia sebut ma ajmalas samai. Ma ajmalas samai. Sepatutnya dia kena sebut ma ajmalas samaa. Dia sepatutnya kena sebut. Tapi akhirnya bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar salah faham. Dia kata pada apa? Sedangkan anak Sayyidina Umar, Sayyidatina Hafsah nak kata alangkah cantiknya langit tu. Maksudnya menunjukkan uslub ataupun apa namanya, satu takbir yang wow, nak tunjukkan apa, kecantikan, kehebatan, pujian, macam wah hebatnya langit ni, macam itu. Tapi disebabkan salah baris, Sayyidina Umar faham adakah langit itu cantik? Jadi dia dia jadi perubahan. Maksudnya dengan baris belakang A kepada I tu, dia mengubah struktur makna. Jadi itu. Kemudian kurang sabdu. Sabdu pun sama juga. Ini pun boleh menyebabkan berlaku salah ataupun salah faham dalam kita punya apa namanya? Dalam kita punya pembacaan Quran. Ini bahaya juga. Kurang sabdu. Contohnya kita baca contoh Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim, itu boleh menyebabkan berdosa besar. Cuba kita tengok contoh, saya nak beritahu. Ni kesalahan huruf. Tengok Alhamdu, segala puji kepunyaan Allah ataupun segala pujian ni milik Allah Ta'ala. Tapi kita tukar kepada Alhamdu. Apa kesan dia? Segala yang pedih kepada Allah Ta'ala. Segala yang pedih itu hanya Allah Ta'ala yang keluarkan. Ataupun Alhamdulillah, huruf kha, kita guna kha, maka segala yang padam. Alhamdu. Tengok, ini kesalahan baris pula. Kesalahan baris, kalau contohnya kita baca An'amta alaihim, engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Tapi kita baca An'umta, dia mengubah maksud kepada engkau lembutkan kepada mereka. Tengok hanya tukar baris sahaja. Dia memberi apa namanya, kesan yang buruk. Sebab tu dulu pernah saya belajar, ketika saya belajar bahasa Arab, saya ingat lagi guru saya pernah bagi soalan. Salah satu soalannya dia kata apa beza antara perkataan faqaha, faqih, faqiha, faquha. Apa beza dia? Faqaha, faqiha, faquha. Perkataan faqaha ni maksudnya adalah pandailah, bijak, orang yang hebatlah, bijak, cerdik. Maksudnya cerdik lah, hebat dari segi hukum hakam. Tapi apa beza? Faqaha, baris je. Faqaha, faqiha, faquha. Baris mana yang diubah? Tengah-tengah. Faqaha, baris atas. Faqiha, baris bawah. Faquha, baris atas. Baris depan. Dia sebenarnya bagi kesan. Kita kan ada student kita yang grade dia C. Ada grade dia B. Ada grade dia A. Jadi, untuk faqaha, biasanya grade-nya C. Maksudnya mungkin faqaha dia pandai, cerdik, tapi mungkin dia pandai lebih kurang 60% dia punya markah dia. Dia punya grade dia. Untuk faqiha, dia mungkin golongan-golongan yang B. Belum capai lagi 2 pointer. Dia masih dia belum sampai 3 lagi, dia baru 2 lebih. Mungkin dalam 70 dia punya markah dia. Adapun faquha, mungkin dia lebih kurang 80 ke atas, 89. Jadi maksudnya hanya mengubah baris yang tengah tadi tu, dia mengubah struktur makna tu. Begitu. Itu mungkin tak memberi kesan sangat dari segi kesalahan makna dan sebagainya. Mungkin dari segi konsep makna itulah, maksudnya kecil-kecil itu. Tapi kalau dia boleh merubah makna yang lebih teruk, maka berdosa besar untuk kita. Cuba tengok ni pula, kalau kesalahan sabdu. Iyyaka na'budu wa akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah satu-satunya yang kami mohon pertolongan. Tapi kalau tak ada sabdu macam ni, tak ada sabdu, tengok
kita tengok di atas dalam skrin ni tak ada sabdu, maka kita akan maknakan dia apa? Akan matahari pagi kami sembah. Tengok dia punya mengubah makna. Jadi macam mana? Macam mana kita baca selama ni? Adakah kita baca iyyaka na'budu ataupun iyyaka na'budu? Tu. Malah saya nak sebut sikit antara kesalahan yang jelas yang boleh dengar, mudah saja dengar kesalahan orang selalu baca Quran, huruf dal. Dia baca iyyaka na'budu ke iyyaka na'budu. Kalau budu tu yang kita makan, orang Kelantan makan ataupun siapa-siapa yang suka. Ustaz Afiq dia suka makan budu. Jadi maksudnya itu budu ataupun kalau istilahnya budu tu maksudnya katak, anak katak kan. Tapi yang saya nak beritahu adalah budu. Yang sepatutnya kita baca adalah budu, bukannya budu. Bukan dal, bukan di, tapi dia dal. Macam kita sebut de. Iyyaka na'budu. Jadi kat situ biasanya berlaku kesilapan yang kita selalu buat. Dan yang terakhir, kesalahan jelas lagi iaitu kesalahan pada mengubah mengubah harakat. Tengok dia ubah harakat. Ayat asal kita baca siratal ladzina an'amta, tapi dia baca siratal ladzina an'amta. Ain pun dia tukar, nun pun ain dia tukar, alif tukar kepada ain, kemudian bacaan dia laju siratal ladzina an'am. Apa kesan dia? Semua maksud ayat telah berubah. Sebab tu saya teringat satu peristiwa yang agak aib kepada kami ketika saya belajar dulu. Hanya mengubah satu huruf saja tapi mengubah struktur makna dan akhirnya tergelak satu dewan kuliah. Yang mana ketika itu doktor kami suruh buat satu karangan berdasarkan perkataan jamaah, jim mim ain. Jamaah jami'. Jamaah kumpul, saya nak beritahu jamaah ni kumpul. Jim jamaah kumpul. Maka semua orang buat karangan, buat macam ayat lah, buat ayat. Doktor kata okey, semua orang buat ayat berdasarkan asas dia, jizir dia ataupun dia punya benih dia punya ayat dia daripada perkataan jim mim ain jamaah. Maka semua orang buat jamaah tulab amamal fasl, berkumpul pelajar di depan atau maktabah, di depan pustakaan. Kemudian jamaah talib fi fina'il madrasah ataupun di kawasan lapang. Ramailah buat karangan tu. Tapi datang satu orang, dia terpanjangkan, dia tulis jamaah, dia hanya tambah satu huruf je. Jim, alif, mim, ain. Jadi kita ni orang Melayu tak faham, tapi budak-budak Arab dengan doktor Arab ketika tu ketawa. Kita budak Melayu ketika tu macam kenapa nak ketawa, bukan lawak pun. And rupa-rupanya dengan hanya tambah satu alif, jamaah maksudnya apa? Bersetubuh. Pelajar Malaysia dia buat contoh dia jama'atul tulab amamal fasl, maksudnya pelajar-pelajar bersetubuh depan kelas. Jadi itu sebab pelajar-pelajar Arab dengan doktor-doktor Arab semua ketawa. Tapi tengok maksudnya aib bagi kita lah, bagi kita berupanya dengan hanya menambah alif saja dia menyebabkan kita salah dari segi makna. Tu kesalahan-kesalahan yang jelas. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan jelas ni kerana berdosa besar. Nanti saya akan terangkan lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kita akan masuk dalam surah Yasin lagi, kita habiskan surah Yasin. Kemudian kita sentuh lagi dalam bab kesalahan-kesalahan dan kemudian kita mungkin boleh masuk dari segi hukum-hukum tajwid yang kita akan kupas, insya-Allah, dalam pengajian pada bulan seterusnya, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai situ saja pada pagi ini. Ustaz Nakib, ada apa-apa tak? Kita okey, ada lagi persoalan Ustaz? Ada satu last persoalan boleh Ustaz? Boleh. Okey, salam Ustaz, macam mana kalau baca surah yang sunnah dibaca sebelum tidur,
adakah perlu pakai tudung atau ia dikira sebagai zikir? Kan surah selalunya kita baca surah Al-Mulk kan sebelum tidur kan, surah Al-Mulk semua tu. Macam mana tu? Dia kira kalau macam mana tu? Okey, saya nak beritahu tentang dia ada dua perkara sebenarnya dalam soalan tu. Satu, membaca surah yang sunnah sebelum tidur itu adalah perkara yang baik lah, dapat pahala. Kalau siapa yang membaca suratul Mulk contohnya, Allah akan bagi keampunan dan Allah bagi dia syafaat ketika dalam kuburan kan, kalau dia meninggal dan sebagainya. Kemudian ada juga surah-surah, contohnya macam kita baca suratul Fatihah. Baik, ada hadis Quran, hadis tentang sebaik-baik Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ada juga yang kata pasal suratul Mulk tadi kan, siapa yang baca surah Al-Mulk maka Allah ampunkan dan Allah bersyafaat kepada dia. Macam tadi kita baca surah Yasin, antara kelebihan surah Yasin adalah siapa yang baca pada permulaan hari pagi, maka Allah akan penuhkan hajat dia, Allah akan penuhi hajat dia. Ataupun siapa yang baca surah Baqarah, saya nak beritahu ni pun satu, bacalah surah Baqarah paling-paling pun sekali dalam kita punya rumah. Kita baca kita je lah, tak payah ajak orang lain pun tak apa, kita je baca dalam paling-paling sekali dah baca sempurna baca surah Baqarah. InsyaAllah tidak ada syaitan yang akan masuk siapa-siapa yang baca surah Baqarah. Ni hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan apa tadi tu tentang soalan yang kedua tu, adakah perlu pakai tudung? Betul. Itu dari segi adab saja. Sebenarnya kita dalam membaca Quran ni kan ada adab. Mungkin tidak masalah, itu hukum yang berlainan sebenarnya. Tudung itu kalau maksudnya antara sunnah kita baca Quran, pertama kena ikhlas, kita kena hadirkan diri, kemudian baca kat tempat yang bersih, kemudian kita dalam keadaan wuduk, lepas tu kemudian selang-selang dengan bercakap, kemudian kalau kita rajin, kita tengok sekali dia punya makna dan sebagainya. Adapun pakai tudung tu melibatkan hukum lain lah, hukum antara aurat bersama dengan adik ipar, mungkin aurat itu perkara lain lah. Tapi dari segi adabnya, seeloknya kita jagalah. Kalau nak pakai tudung itu lebih baik. Itu yang saya kata tadi, fi kulli maqamin maqal, li kulli maqalin maqam. Setiap percakapan ada dia punya tempat, setiap tempat ada dia punya percakapan dia. Jadi kiblat, duduk dalam keadaan iftirash. Macam kita lah nak suruh anak kita mengaji pun, kita kan suruh anak kita duduk tutul. Boleh tak anak mengaji tapi kaki dia kat atas meja? Mesti kita sendiri pun akan marah dengan kita punya anak kan. Lagilah kita ni sendiri. Macam itulah. Tapi kalau nak ikut dia punya adab memang banyak lah. Jadi mudah-mudahan kita ni dapat manfaat pada hari ini. Jadi bukan kesimpulan lah, maksudnya yang terakhirnya, kalau boleh cari guru-guru yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kena lihat, sebenarnya memang ada pandangan kata kita kena cari guru yang ada kesempurnaan dia punya keahlian Quran dia. Sebabnya memang ada pandangan ataupun pandangan ulama-ulama salaf ataupun pandangan Imam Malik sendiri kata apa, ilmu ni adalah sebagai agama, maka lihatlah daripada siapa dia ambil agama kamu tu. Jadi mudah-mudahan kita cari guru. Siapa hari ni jangan anak je belajar, anak-anak je yang pergi belajar Quran. Sebenarnya mak ayah pun kalau tak baik bacaannya boleh belajar, tak ada masalah. Ramai banyak pusat ngaji, ramai guru-guru kita ada semua. Okey. Ada apa lagi tak Ustaz Nakib? Setakat itu saja. Tak adalah soalan. Setakat itu saja dulu perjumpaan kita, program kita pada pagi ini. Tahsinul Quran siri yang kedua. InsyaAllah saya ulang lagi yang mana belum subscribe
YouTube Unit Hal Ehwal Islam UiTM Pasir Gudang, UiTM PG. Mohon share dan like dan subscribe lah. Dan Facebook Pusat Islam UiTM Pasir Gudang. InsyaAllah kita tangguh kelas kita dengan doa khatam Al-Quran, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sadaqallahul azim. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan yang keruh tu yang buruklah datang daripada kami sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bulan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.